Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama diberi Muhammad Amir Ashraf bin Muhammad Zaid, daripada kumpulan J, nombor metrik D2013-1064-255, program ISMP Kemahiran Hidup. Okey, di sini saya ingin membentangkan tajuk pembentangan yang perlu saya tunjuk, iaitu hala 7 perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan terhadap pembangunan insan dan juga negara. Okey, di sini saya telah pilih satu tajuk, iaitu sekolah vernacular. Seperti semua yang tahu, sekolah vernacular ini adalah pada era penjajahan British terutamanya. Okey, objektif pembentangan. Setelah membuat pembentangan ini, saya mendapati banyak aspek yang boleh kita kena pasti untuk digunakan pada masa hadapan. Salah satunya adalah kita dapat mengenal pasti sekolah vernacular. Yang kedua, matlamat sekolah vernacular itu sendiri. Yang ketiga, sistem sekolah vernacular. Kita juga dapat mengetahui perkembangan sekolah vernacular dan juga tujuan sekolah vernacular itu dibuka. Okey, isi kandungan dalam slide pembentangan saya ini terkandung 4. 1. Sekolah vernacular Melayu. 2. Sekolah vernacular Cina. 3. Sekolah vernacular Tamil. 4. Sekolah vernacular Inggeris. Okey, pengenalan. Tanah Melayu mula dijajah setelah kedatangan armada Angkatan Tentera Laut Portugis yang menyerang Melaka pada tahun 1511. Semenjak itu, tanah Melayu bersilih ganti dijajah oleh kuasa-kuasa besar dunia seperti Portugis, Belanda, British dan juga Jepun. Kuasa besar yang paling lama menjajah tanah Melayu ialah British. Oleh kerana menjajah tanah Melayu dalam tempoh yang amat lama, sudah tentulah kerajaan British perlu mengawal segala situasi di tanah Melayu untuk memastikan kuasa dan pemerintahan serta pengaruhnya di tanah Melayu tidak terjejas. Okey, sebenarnya kita semua tahu tujuan utama sebenar Inggeris datang ke tanah Melayu ini adalah bukan tujuan untuk memperkenalkan sistem pendidikan, tetapi terpaksa diperkenalkan kerana tuntutan di tanah Melayu dan juga desakan daripada setengah pihak. Okey, keadaan ini memaksa kerajaan British mengatur dan mengawal sistem pendidikan di tanah Melayu. Oleh itu, kerajaan British telah mewujudkan sistem sekolah vernacular. Sistem sekolah vernacular ini adalah merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam penyelidikan dan pembangunan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sistem sekolah vernacular ini sangat bertepatan dengan dasar percaya dan perintah yang diamalkan oleh kerajaan British pada masa itu. Okey, di sini terdapat 4 jenis sekolah vernacular yang diperkenalkan oleh British, iaitu aliran Inggeris, sekolah aliran Melayu, sekolah aliran Cina dan sekolah aliran. Kita mulakan dengan sekolah vernacular Melayu. Okey, sekolah Melayu mula diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 di negeri-negeri Selat. Sekolah yang terawal dibuka adalah pada tahun 1815 sebagai sebuah cawangan Penang Free School di Pulau Pinang oleh Persatuan Mubalik Kristian. Sekolah itu ialah Sekolah Melayu Kelugu dan Sekolah Melayu Bayar Lepas. Okey, pada tahun 1856, 2 buah sekolah Melayu telah dibuka di Singapura, iaitu di Sekolah Melayu Teluk Belanga dan Sekolah Melayu Kampung Gelam. Pada tahun 1863, 3 buah sekolah Melayu lagi telah dibuka di Seberang Berai, iaitu di Penaga, Permatang Pau dan Bukit Tambun. Sekolah vernacular Melayu pada masa itu tidak mendapat sambutan ibu bapa yang menggalakkan kerana mereka menganggap ianya bertentangan dengan agama Islam. Ibu bapa bimbang anak mereka terpengaruh dengan Kristian dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Mereka lebih memerlukan tenaga anak untuk melalui ibu bapa, contohnya untuk sektor pertanian. Okey, pada peringkat awal, sekolah vernacular Melayu ini dibuka hanyalah untuk pelajar lelaki saja kerana ibu bapa mereka tidak berminat menghantar anak perempuan ke sekolah. Kemudian, sekolah vernacular Melayu berasingan telah ditubuhkan untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. Maknanya di sekolah itu kita asing daripada
Sekolah lelaki satu, sekolah perempuan. Tidak campur lah dalam satu kelas tu. Okey, pada tahun 1900 hingga 1923, satu enactment telah diwujudkan, iaitu mewajibkan kanak-kanak lelaki Melayu perlu ke sekolah jika tinggal dalam lingkungan 2 batu dari sekolah. Okey, matlamat pendidikan Melayu ini hanyalah untuk memastikan supaya seorang anak nelayan atau petani menjadi seorang nelayan atau petani yang lebih cerdik daripada bapa mereka. Itu adalah satu ungkapan daripada British. Okey, sekolah Melayu ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Guru-guru mereka juga berbahasa Melayu dan tidak mempunyai buku-buku teks yang wajib. Pada masa ini, British tidak mempunyai perancangan yang teliti untuk memulakan pendidikan di peringkat menengah dalam bahasa Melayu. Usaha awal untuk memberi latihan perguruan kepada guru sekolah Melayu telah dibuat pada tahun 1874 melalui sebuah pusat latihan di Teluk Belanga, Singapura. Pada tahun 1900, Maktab Melayu Melaka telah ditubuhkan. Maktab Melayu iaitu di Maktab Melayu Matan Perak, Maktab Melayu Johor dan Maktab Melayu Kota Baru. Walau bagaimanapun, usaha ini kurang berjaya kerana gaji guru sangat rendah serta tidak diminati oleh orang Melayu. Selepas kajian dibuat, telah membawa kepada penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris yang kita duduk sekarang lah. Tapi pada masa dulu dipanggil MPSI. Sekarang sudah jadi UPSI. Okey, Maktab Latihan Perempuan Melayu ini telah ditubuhkan di Melaka untuk menampung kumpulan guru yang semakin bertambah. Pada tahun 1905, Maktab Perubatan King Edward telah ditubuhkan dan dibiayai melalui sumbangan orang perseorangan dan badan kebajikan. Selain Maktab Perguruan, Maktab Perubatan King Edward juga mula mengadakan klinik perubatan, perbedahan dan perbidanan. Beberapa bidang pengajian yang lain juga turut ditambah. Pada tahun 1949, Maktab Perubatan King Edward digabungkan dengan Raffles College untuk menjadi Universiti Malaysia di Singapura. Tawaran kursus adalah di peringkat ijazah iaitu dalam bidang sastra, sains dan perubatan. Dalam bidang pelajaran teknikal, sebuah sekolah teknik juga telah dibuka di Kuala Lumpur, iaitu untuk melatih pembantu teknik dalam Jabatan Ukur, Jabatan Kereta Api dan Jabatan Kerja Raya. Kalau sekarang kita sudah tukar kepada Maktab Teknik lah. Okey, pada tahun 1943, Maktab Pertanian juga telah disertai Selangor, iaitu Universiti Pertanian Malaysia yang kini dikenali sebagai Universiti Putera Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat pada sekolah vernacular Cina pula. Pada peringkat awal, pendidikan untuk kanak-kanak Cina tidak dipentingkan kerana tanggapan ibu bapa mereka datang ke tanah Melayu adalah untuk mencari rezeki. Sekolah Cina yang pertama ditubuhkan di Melaka adalah pada tahun 1816 oleh sekumpulan mubalik Kristian. Selepas itu, beberapa buah sekolah lagi didirikan di NNS dan NNMB oleh kapital-kapital Cina seperti Ya Ahloi, Puan Chu Hiong dan Cheng Su Liong. Penubuhan sekolah Cina ini menandakan bermulanya keinginan orang Cina untuk bermultitasking secara tetap, walaupun sebelum itu tanah Melayu hanya dianggap sebagai penempatan sementara. Kalau kita lihat, sekolah vernacular Cina ini lebih tertumpu di bandar-bandar sekitar kawasan perlumbungan dan pelabuhan seperti Singapura, Melaka, Pulau Pinang, Selangor, Perak dan juga Negeri Sembilan. Okey, dalam sistem vernacular masyarakat Cina ini, dia telah dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu pada peringkat pertama, iaitu rendah selama 6 tahun, peringkat menengah selama 3 tahun dan peringkat atas selama 3 tahun. Okey, di sekolah Cina ini ia menggunakan sukatan pelajarannya sendiri dan dikelolakan oleh orang-orang Cina bersendirian. Badan sekolah tanpa campur tangan kerajaan British. Kurikulum sekolah Cina di tanah Melayu juga disesuaikan selaras dengan apa yang dipelajari di Cina. Guru-guru ataupun tenaga pengajar juga didatangkan khas daripada Cina. Okey, mata pelajaran yang diajar ialah bahasa Cina, kesusastraan Cina klasik, sejarah Cina, matematik, sains, nyanyian, lukisan dan latihan ketenteraan.
seperti bahan-bahan buku teks seperti di sekolah vernacular Melayu. Buku-buku teks untuk sekolah vernacular Cina ini dicetak dan diimport dari negara mereka sendiri, iaitu negara China. Okey, sekolah Cina di Tanah Melayu ini menggunakan pelbagai dialek. Namun setelah digabungkan, mereka semua menggunakan satu bahasa, iaitu Puayu sebagai bahasa perantaraan bagi menggantikan pelbagai dialek yang berlainan. Masyarakat Cina di Tanah Melayu lebih mengetahui perkembangan politik di China berbanding Tanah Melayu. Pada asalnya, sekolah Cina ini menjadi pusat penyebaran ideologi yang bercanggah antara pihak Kuomintang dan juga komunis. Oleh itu, keadaan ini perlu dikawal kerana ia boleh menjejaskan keamanan. Pada tahun 1920, satu peraturan diperkenankan dengan mewajibkan semua sekolah Cina di Tanah Melayu didaftarkan. Langkah ini bertujuan untuk mengawal perkembangan sekolah aliran Cina di Tanah Melayu. Pada tahun 1924, sekolah Cina mula mendapat bantuan keuangan kerajaan. Bantuan ini adalah digunakan untuk pelbagai perkara seperti membayar gaji guru, membina sekolah baru. Jabatan Perlembagaan Sekolah Cina juga ditubuhkan adalah untuk mengawasi perkembangan sekolah Cina. Selepas tahun 1945, semakin banyak sekolah Cina menerima bantuan kerajaan. Contohnya, buku teks tidak lagi dibawa masuk oleh dari China tetapi diterbitkan sendiri di Tanah Melayu. Sukatan pelajarannya juga disemak untuk disesuaikan dengan persekitaran tempatan. Pada tahun 1952, bahasa Melayu mula diajar di sekolah Cina. Okey, seterusnya kita pergi kepada sekolah vernacular Tamil. Pada awalnya, pendidikan Tamil ini diusahakan oleh orang perseorangan dan badan-badan sekular, terutamanya Badan Mubalik Kristian. Selepas perubahan pilihan Free School di Pulau Pinang pada tahun 1816, satu ketetapan diambil untuk membuka sebuah sekolah Tamil sebagai satu daripada sekolah cawangan tersebut. Pada tahun 1850, sebuah sekolah bernama Anggur Tamil School yang mengajar bahasa Tamil dan Inggeris dibuka di Melaka. Pada tahun 1860, sekolah ini terpaksa ditutup kerana menghadapi pelbagai masalah seperti kekurangan murid dan juga tenaga mengajar. Sepanjang tahun 1870-an, beberapa buah sekolah kecil yang mengajar bahasa Tamil dibuka di kawasan ladang, terutamanya di seberang Perai, Negeri Sembilan, Melaka dan Utara Johor yang diusahakan oleh badan-badan Mubalik Kristian. Selain itu, terdapat juga penyediaan pendidikan Tamil di kawasan bandar, iaitu pada tahun 1909 dan 1910, dua buah sekolah Tamil di Kuala Lumpur. Pada tahun 1923, British telah membenarkan satu peraturan yang mewajibkan majikan mendirikan sebuah sekolah di setiap ladang getah yang mempunyai 10 atau lebih kanak-kanak yang berumur di antara 10 hingga 12 tahun. Selepas tahun 1920-an, semakin banyak sekolah Tamil didirikan di Tanah Melayu. Pada tahun 1932, British mula memberi bantuan keuangan kepada sekolah Tamil ini. Pendidikan di sekolah Tamil hanya terbatas setakat sekolah rendah sahaja, iaitu sebahagian besarnya hanya ditawarkan pendidikan sehingga darjah 4 dan ada sebahagian kecil sehingga ke darjah 6. Hanya yang mampu saja dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah Inggeris, iaitu di bandar. Kebanyakan sekolah Tamil ini menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Buku teks dan sukatan pelajaran juga dibawa masuk daripada India. Selain itu, kemahiran asas yang diajar di sekolah Tamil adalah membaca dan menulis. Murid-murid juga diajar matematik, ilmu alam, lukisan, kerja tangan, pengetahuan dan juga latihan jasmani. Kebanyakan sekolah Tamil ini tidak memuaskan kerana kemudahan dan gaji guru yang amat rendah. Sebab itu, sekolah Tamil di Ladah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan anak-anak buruh. Okey, akhir sekali kita pergi kepada sekolah vernacular Inggeris. Ini merupakan sekolah Inggeris pertama, iaitu Penang Free School di Pulau Pinang, dibuka oleh R.R.S. Hanchin, seorang pendiri kerja tempatan. Pada mulanya, sekolah ini merupakan sebuah sekolah rendah tetapi kemudian dijadikan sebagai sekolah menengah sebenarnya. Pada tahun 1826, Melaka Free School telah dibuka oleh Badan Mubalik Kristian dan pada tahun 1920 ditukar kepada Melaka High School. Diikuti dengan Anglo Chinese School dan Set Institution. Sekolah Inggeris ini dibiayai sepenuhnya melalui pungutan yuran dan derma daripada badan-badan persendirian dan orang ramai. Bantuan keuangan kerajaan ini hanya diberi secara tahunan, iaitu mengikut jumlah murid yang mengambil peperiksaan awal di sekolah Inggeris ini. Kebanyakan sekolah Inggeris ini lebih tertumpu di bandar-bandar utama, iaitu di Pulau Pinang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan.
Pada tahun 1930-an, anak Melayu telah diberi peluang untuk belajar di sekolah aliran Inggeris ini. Murid-murid di sekolah Inggeris biasanya berasal daripada golongan atasan dan hanya segelintir sahaja daripada golongan bawahan. Kerana wujud sekatan kemasukan orang Melayu ke sekolah aliran Inggeris. Pada tahun 1905, British telah menubuhkan sebuah mata khas untuk anak-anak golongan bangsawan yang dikenali sebagai Malay College Kuala-Kangsar. Pada masa sekarang juga dipanggil MCKK. Kebanyakan lulusan mata ini diambil berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Kurikulum Inggeris ini telah dibentuk dan beri tumbang kepada akademik dan memiliki peperiksaan Cambridge Overall School Certificate. Mata pelajaran juga seperti yang diajar di England. Sistem pendidikan Inggeris ini adalah bertujuan untuk melahirkan golongan terpelajar yang dapat membantu pentadbiran negara di samping menanam perasaan yang taat setia kepada British. Dalam setengah mata pelajaran seperti sejarah, murid-murid hanya didedahkan kepada sejarah keagungan British seperti peperangan dan sejarah Eropah serta perkembangan Empayar British. Mereka juga tidak mempelajari perkara yang berkaitan dengan masyarakat tempatan seperti budaya dan juga adat istiadat Melayu. Okey, kesimpulannya, pada pendapat saya lah, sistem pendidikan vernacular ini tidak relevan kerana sistem yang diperkenalkan oleh British ini telah memecah belahkan etnik di tanah Melayu. Pendidikan semasa era penjajahan ini dilihat dari segenap aspek ianya adalah tidak signifikan. Hal ini demikian kerana semasa zaman penjajahan Inggeris dilihat kurang dalam membangunkan modal insan tetapi lebih menumpukan kepada kepentingan pribadi mereka. Hal itu dan juga falsafah pendidikan Inggeris juga tidak memberi peluang kepada masyarakat Melayu terutamanya untuk mengembangkan bakat dan kebolehan yang ada pada diri mereka. Pendidikan Inggeris yang bebas itu telah merencakkan pendidikan yang akhirnya telah membantukan pembangunan modal insan dan negara. Jelas bahawa pembangunan modal insan dan negara pada era penjajahan adalah kurang mendapat sambutan daripada masyarakat pada masa itu. Sekian, terima kasih.